Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Faika binti Muhammad Fauzi daripada SK Batu Lapan, Changlun, Kedah akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Motivasi Pelajar Sekolah Rendah melalui aspek autonomi, berkaitan kompetensi serta teknostres semasa mengikuti pembelajaran dalam talian. Okey, isi kandungan saya adalah berkaitan dengan yang pertama sekali adalah pengenalan, kedua penyataan masalah, ketiga objektif, keempat metodologi, kelima dapatan kajian dan yang keenam kesimpulan. Pengenalan, pembelajaran dalam talian merupakan pembelajaran yang berlaku secara segerak ataupun tidak segerak. Okey, pembelajaran segerak ni adalah pembelajaran yang berlaku secara langsung. Pembelajaran tidak segerak pula adalah pembelajaran yang direkodkan dan dirakam terlebih dahulu dan interaksi bersama guru dan pelajar lain tetapi pada masa yang berlainan. Okey, pembelajaran ini berlaku kepada semua pelajar apabila berlakunya pandemik COVID-19. Okey. Kajian ini akan memberikan indikator bahawa pembelajaran dalam talian dapat meningkatkan keyakinan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran. Secara dasarnya, motivasi pelajar adalah dorong oleh dua aspek utama iaitu motif dan juga insentif. Ini adalah contoh-contoh pembelajaran dalam talian. Seterusnya kita akan lihat masalah. Okey, menurut Al-Sharish Qurashi 2019 dan Ku 2013 menggariskan bahawa interaksi pelajar dengan guru merupakan elemen penting bagi memastikan susunan pembelajaran berlaku dengan baik. Seterusnya, motivasi dan juga sikap pelajar ini digariskan sebagai faktor dalaman utama dalam mempengaruhi pelajar bagi menghayati pembelajaran dalam talian. Seterusnya, kita lihat kepada objektif. Objektif ini terbahagi kepada 4, iaitu pertama sekali mengenai pasti tahap pengetahuan pelajar mengikuti pembelajaran dalam talian. Kedua, mengetahui berkaitan motivasi pelajar dengan aspek autonomi dalam mengikuti pembelajaran dalam talian sekolah rendah. Ketiga, menentukan tahap kompetensi pelajar sekolah rendah dalam mengikuti pembelajaran dalam talian. Dan yang keempat, menentukan tahap teknostres yang dialami oleh pelajar dalam mengikuti pembelajaran dalam talian. Okey, seterusnya kita lihat kepada metodologi kajian. Kajian ini merupakan kajian bentuk pengetahuan yang ilustratif dan inferensi yang menggunakan data secara kuantitatif untuk melihat tahap motivasi pelajar berdasarkan tahap autonomi, kompetensi, berkaitan, teknostres. Sampel kajian terdiri daripada 105 orang pelajar, 50 orang pelajar yang dipilih secara bertujuan daripada 2 buah sekolah yang terlibat dalam pembelajaran dalam talian semasa perintah kawalan pergerakan PKP. Merupakan prosedur kajian saya keluar pada kajian kenal pasti masalah, suratan kajian, reka bentuk kajian, instrumen kajian, kajian rintis yang telah dijalankan, kajian sebenar dan seterusnya analisis data dan juga penulisan laporan. Okey, dalam kajian ini saya menggunakan borang soal selidik yang dibahagi kepada 4 bahagian. Bahagian A adalah berkaitan dengan maklumat demografi, bahagian B merupakan berkaitan dengan pembelajaran dalam talian, ketiga bahagian C iaitu motivasi pelajar dan yang keempat adalah teknostres. Dapatan kajian saya, kajian ini telah dikumpulkan dan dianalisis data tersebut melalui perisian SPSS untuk melihat dan memperoleh data deskriptif seperti frekuensi, peratus dan juga min. Soal sidik yang telah saya sebutkan tadi, 4 bahagian tersebut telah dianalisis satu persatu untuk melihat untuk menjawab persoalan kajian. Ini merupakan demografi kajian. Kita boleh lihat bahawa saya mempunyai jantina lelaki dan perempuan. Lelaki lebih kurang daripada perempuan.
Seterusnya bangsa kebanyakan berbangsa Melayu. Umur responden saya adalah di antara 10 hingga 12 tahun. Lokasi mereka adalah lebih kepada 2 bandar dan kita dapat lihat memang 100% pernah mengikuti pembelajaran dalam talian lah. Kemudian bilangan waktu belajar dalam talian ini adalah 3 hingga 4 kali dalam seminggu. Bahagian B tadi kalau kita lihat memang nampak bahawa tahap pengetahuan dan motivasi pelajar ni adalah tinggi juga untuk mengikuti pembelajaran dalam talian sebab mereka dah dibiasakan selama 2 tahun lebih juga untuk mengikuti pembelajaran dalam talian tersebut kan. Jadi tak ada masalah sangatlah. Cumanya motivasi itu perlu ditingkatkan lagi lah. Daripada 10 item yang dikemukakan, min yang paling tinggi adalah pada item 2, 5 dan 6 iaitu berkaitan dengan minat responden dalam pembelajaran dalam talian. Dan kebanyakan pelajar ini sangat berminat untuk pembelajaran dalam talian. Seterusnya pada bahagian C, saya melihat tahap autonomi pelajar semalam bagi pembelajaran dalam talian. Autonomi ni adalah satu aspek yang sangat penting juga kerana memberikan kepercayaan kepada pelajar untuk mengikuti sendiri pembelajaran dalam talian. Okey. Bahagian C pula adalah untuk mengetahui tahap ilustrasi pelajar semasa mengikuti pembelajaran dalam talian dan dia agak tinggi juga dengan 3.835 dengan sisihan piawai keseluruhan adalah 0.359. Kebanyakan mereka bersetujulah dengan item yang telah dikemukakan. Okey, seterusnya saya melihat kepada hubungan motivasi dan stres. Dalam kajian ini kita melihat bahawa motivasi dan tahap tekanan semasa pembelajaran dalam talian ini sangat tinggi dan saya menggunakan jenis korelasi Pearson yang menghasilkan koefisien yang berfungsi untuk membuat ukuran kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Jika hubungan ni variabel ni tidak selinear, maka koefisien Pearson tersebut tidak mencerminkan kekuatan lah apabila tidak sama antara variabel tersebut. Okey. Hubungan dia antara 0.63 dan hubungan korelasi antara motivasi dan juga teknostres adalah 0.63 dan juga teknostres 0.84. Berdasarkan dapatan di atas, nilai korelasi konstruk motivasi adalah 0.63. Okey, pada konsep teknostres pula 0.84. Nilai korelasi ini adalah positif iaitu menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dan juga teknostres. Dalam dapatan ini, dalam kata lain, tahap motivasi dan juga tahap teknostres adalah kadar terus iaitu linear. Okey, dapat dilihat kat sini saya juga membuat korelasi berkaitan dengan autonomi, perkaitan, kompetensi dan juga teknostres. Okey, hubungan antara tahap motivasi adalah signifikan. H tidak dapat ditolak. Dapat disimpulkan bahawa tahap motivasi mempunyai hubungan yang kuat dengan tahap teknostres pelajar. Okey, perbincangan yang boleh dilakukan adalah dalam kajian ini saya melihat bahawa motivasi dipengaruhi oleh faktor dalaman dan juga luaran. Dalaman lebih banyaklah berbanding dengan luaran. Kesimpulan dia, kajian ini menunjukkan bahawa tahap autonomi, perkaitan, kompetensi berkaitan terus dengan teknostres. Okey, macam saya sebutkan sebentar tadi. Dan justru itu, keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam talian juga bergantung pada kemahiran guru untuk menyampaikan pembelajaran dalam talian. Jadi justru guru juga penting untuk mempunyai skill, kemahiran untuk menyampaikan pembelajaran dalam talian. Okey. Jadi keberkesanan itu bergantung pada kedua belah pihak jugalah. Okay, ini merupakan rujukan utama saya semasa menjalankan kajian ini. Sekian dulu daripada saya. Terima kasih.